Sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, merupakan penganalisis ekonomi. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan menurut antara data yang telah saya kongsikan sebentar saja tadi, pengeluaran pengindustrian seperti yang kita dapat saksikan, Dawson telah kongsi ia menyusut 0.1% pada Disember tahun lepas. Ini dipengaruhi oleh sektor pembuatan. Pandangan Prof, apakah reaksi awal Prof terhadap proses ini? Baik, terima kasih banyak Lina. IPP ataupun indeks pengeluaran perindustrian ini, dia sebenarnya satu indeks yang mengesani perubahan bulanan, dan tapi kemudiannya dikira untuk tahunan dan juga untuk sukuan. Dia mengesani aktiviti pengeluaran, dan dalam indeks ini dia ada sub-indices dia, iaitu bagi pelumbungan, pembuatan dan juga electricity. Electricity ni makna bekalan elektrik kepada pengguna-penggunanya. Cuma kita nak lebih nak untuk faham, iaitu daripada ketiga-tiga sub-indices ini, saya ulang lagi, pelumbungan, pembuatan dan bekalan elektrik jadi, yang paling besar sekali ialah pembuatan. Kita pun tahu dia sektor ekonomi begitu. Jadi daripada ini kita boleh menerangkan perubahan di dalam aktiviti pengeluaran output. Sama ada output kita ni semakin meningkat ataupun semakin berkurangan ataupun tidak berubah gitu. Jadi kita track dia, kita lihat dia daripada IPP ini. Dan indeks ini kalau kita dapati bahawa dari segi data yang dibekalkan oleh Jabatan Perangkaan, ia kelihatan meningkat sejak April 2023. Sejak April 2023 kalau kita ambil bulan demi bulan tu, dengan kadar yang agak stabil. Maknanya dia punya rate of growth-nya masih lagi positif. Maknanya dia meningkat. Tetapi yang menjadi menariknya sini ialah 2 bulan kebelakangan ini, iaitu bulan November dan bulan Disember. Maksud saya kebelakangan ini ialah bulan November dan bulan Disember 2023 tu, indeks ini telah mula merosot. Jadi ini menunjukkan aktiviti pengeluaran output di Malaysia semakin lemah. Dan kita lihat bahawa kemerosotan indeks ini dikesan daripada tiga-tiga sub-indices itu, dia yang dikesan jatuhnya ialah dalam indeks pembuatan. Sub-indeks pembuatan. Sub-indeks pembuatan ini saya kata tadi adalah antara yang terbesar sekali. Iaitu ia mula jatuh dia jatuh 2 bulan berturut-turut. Yang itu yang seperti Nina sebutkan tadi juga, iaitu pada bulan November 6% lebih tadi. Kemudiannya dia turun pada 6.8% dia jatuh. Indeks dia jatuh, maknanya negatif tu. Kemudiannya pada bulan Disember 2023 pun jatuh lagi, makin besar lagi. Iaitu lebih kurang sama, lebih kurang 6.7%. Jadi dua bulan berturut-turut, dan ini yang menyebabkan indeks IPP jatuh. Dan kejatuhan bulan Disember ini kelihatan nampaknya semakin besar, dan ini adalah perkara yang menarik bagi kita dan perlu kita pantau secara rapi. Dan kalau kita lihat sedang sub-indices yang dua lagi, iaitu pelumbungan dan bekalan elektrik, masih lagi positif. Maknanya indeks masih berkembang, maknanya output dia masih berkembang lagi. Output bagi bekalan elektrik dan juga bagi pelumbungan masih positif lagi. Dan makna saya cakap tadi, daripada ketiga-tiga indices ini, indeks indeks pembuatan merupakan indeks yang terbesar sekali. Kejatuhan sub-indeks pembuatan ini dikesani berlaku seperti apa yang Dina katakan tadi, terdapat di dalam pembuatan yang berorientasikan ekspor. Pembuatan yang berorientasikan ekspor. Dan kalau kita lihat dalam ini, kebanyakannya ialah E&E, electrical and electronic product ni.
Dan ada juga yang berlaku di dalam barangan petroleum dan tekstil pun berlaku juga. Dan ini semua adalah export oriented industries. Dan lebih membimbangkan bagi saya rasa sektor E&E, elektronik dan electrical product ini. Kerana saya katakan dia merupakan ekspor terbesar negara. Dan yang ini mengalami kemerosotan dan saya katakan tadi ialah sejak 2 bulan berturut-turut, November, Disember. Sub index juga kelihatan mula merosot pada bulan Disember bersama-sama dengan sub index tekstil dan barangan petroleum. Ini semuanya ialah export oriented industry. Bagi sub index IPP berorientasikan ekspor, saya katakan tadi dia jatuh, tapi yang sub index yang IPP yang berorientasikan domestic demand oriented, dia masih kukuh lagi. Jadi bermakna pengeluaran output kita sekarang ini memang jelas sekali didorong oleh kekukuhan permintaan domestik dan juga dicabar oleh kelemahan di dalam permintaan ekspor. Dan pada keseluruhannya IPP merosot. Gitu. Ya. Prof, tadi Prof ada katakan bahawa 2 bulan berturut-turut menyusut. Apakah antara faktor yang memberi sumbangan kepada kemerosotan ini? Adakah juga mungkin disebabkan oleh faktor luaran dan bagaimana penurunan 2 bulan berturut-turut ini memberi kesan kepada keseluruhan ekonomi? Itulah seperti saya katakan tadi, kita ni industri berorientasikan ekspor, khususnya E&E. Dan E&E ini merupakan ekspor terbesar negara. Dan ini sangat-sangat membimbangkan. Dan tentunya kerana saya katakan tadi dia merupakan ekspor oriented dan E&E yang kita keluarkan semua kebanyakannya adalah untuk diekspor ke luar negara. Dan tentunya apabila berlaku kelembapan di dalam pasaran ekspor dunia, iaitu negara-negara yang mengimport barangan elektronik dan electrical product daripada kita, bila mereka lemah, permintaan mereka lemah, maka order kurang, maka mesej itu dapat kepada kita, makna kilang-kilang kita telah menerima orders yang semakin berkurangan. Jadi dia akan kilang-kilang akan buat adjustment. Dia ada kilang-kilang ni dia ada buat inventory. Jadi kalau inventory yang ada sekarang ni ada digunakan dulu, tapi kalau katakan indeks ini terus-terusan jatuh sedemikian, order habis dan dia terpaksa mengurangkan production. Bila mengurangkan production, kilang terpaksa mengecilkan operasi dan kita tak mahulah perkara yang seburuk ini berlaku. Iaitu mungkin juga kalau teruk sangat, dia boleh berlaku redundancy, iaitu pembuangan pekerja. Tapi saya katakan ini belum berlaku lagi, tetapi kita harus pantaunya secara rapat supaya bila perkara itu berlaku, kalau perkara itu berlaku, jadi kita telah bersedia dengan keadaan yang buruk sedemikian. Jadi tadi Nina tanya apa kesan dia, saya rasa kesan dia kalau keadaan terlalu gawat sekali di luar sana, kita terpaksa mengecilkan pengeluaran kita, E&E itu khususnya dan tekstil dan juga petroleum product tadi, kita terpaksa mengecilkannya dan mungkin boleh berlaku pemberhentian pekerja. Ini kalau keadaan yang senario yang buruk berlaku gitu. Jadi kita kena bersedia. Jadi apakah antara strategi penambahbaikan yang diperlukan dalam perancangan maupun pelaksanaan dasar serta melibatkan peneraju industri dalam menangani cabaran ini? Dia dalam bila kita cakap tentang perancangan dasar, dia adalah perkara jangka panjang. Apa yang berlaku sekarang ni ialah cyclical factor di dalam global economy. Iaitu kita pun tahu keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu, keadaan di Eropah, keadaan di Amerika, keadaan di China yang tidak menentu gini kan. Tapi alhamdulillah di ASEAN masih kukuh lagi. Namun demikian, kita ni adalah sebagai sebuah negara kecil yang berorientasikan ekspor. Kita ni punya ekspor trade penetration kita lebih daripada 180%. Jadi bermakna pertumbuhan ekonomi kita memang bergantung kepada ekspor demand. Jadi Nina tanya apa yang patut kita lakukan. Yang ini dah kita kesani lama dulu, iaitu kita tidak boleh berterusan bergantung kepada ekspor demand untuk drive growth kita.
dan kita perlu mengukuhkan industri domestik dengan mengukuhkan teknologi, dengan mengukuhkan rantaian antara industri. Bermakna apabila kita mengeluarkan electrical product, jadi kita mengeluarkan palm oil kita dan biarkan permintaan itu dijana oleh oleh industri-industri tempatan dulu, supaya ini pun bagus juga bila peningkatan di dalam rangkaian industri. Jadi maknanya kita boleh menjana nilai tambah tempatan, nilai tambah domestik yang lebih kukuh lagi. Satu lagi macam contoh ni saya katakan tadi, electrical product. Sebenarnya electrical product merupakan ekspor terbesar kita, tetapi nilai tambah tempatan, nilai tambah domestik dalam E&E produk antara yang terendah. Nina tahu tak? Jadi ini sebenarnya kita mengekspor E&E, tetapi nilai tambahnya, nilai tambah ini yang menjana pertumbuhan ekonomi. Nilai tambah ini sebenarnya yang menjana buruh yang mahir atau tidak. Jadi kerana nilai tambah rendah, maka buruhnya adalah buruh yang kurang mahir. Dan juga potensi untuk menjana pertumbuhan pun adalah agak rendah. Jadi dari segi dasarnya, kita mesti yang saya katakan tadi mengukuhkan teknologi, mengukuhkan rangkaian antara industri kita supaya lebih kukuh lagi. Dan ini adalah sebagai salah satu daripada structural reform yang sangat-sangat perlu dilakukan dalam bidang pengeluaran. Itu je, Dina. Baik, seperti yang Prof kongsikan, antara impak daripada penjusutan daripada sektor pembuatan ini akan memberi kesan terhadap pengurangan pengeluaran perindustrian. Oleh itu kita harus kukuhkan daya saing kita dengan menerapkan teknologi dan juga digital dan inovasi dalam menambah baik dan mengukuhkan lagi iaitu usaha dan sumbangan terhadap sektor perindustrian terutama. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid merupakan penganalisis ekonomi, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam extraordinary.com. Dan jangan ke mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.